tak kenal maka tak cinta. Percayalah cakap ini, dalam Malaysia ni pun sebenarnya banyak tempat menarik yang boleh kita kunjungi. Antaranya ialah Permata Kedah Pulau Langkawi yang sememangnya menjadi destinasi kunjungan para pelancong daripada dalam negara maupun luar negara. Bersama saya Amy Nortini, jom kita terokai Hidden Gems Langkawi dalam eksplorasi Libur Langkawi. Dalam negara pun, wow! Pulau yang terkenal dengan legenda Mahsuri ini tidak pernah mengecewakan peminat percutian pantai. Bagi yang menginginkan sebuah percutian yang lebih bergaya dan istimewa, apa kata anda cuba beberapa aktiviti yang sedikit berbeza dalam percutian pasca pandemik ini? Sky Cap Langkawi. Bagi korang yang sukakan keindahan alam semula jadi, korang kena datang sini dan rasai keindahan dan pemandangan dekat sini. Baiklah, untuk pengetahuan korang, kedudukan Sky Cap Langkawi ini terletak di Oriental Village, Burau Bay Langkawi, dan tapak stesyennya pula terletak di kaki Gunung Mat Cincang. Cuma kali ini percutian Tina agak beza sikit dan unik sebab Tina ajak korang bermalam di atas Gunung Mat Cincang. Sistem kereta kabel dengan lebih 4,000 meter panjang di sini disenaraikan sebagai antara 10 sistem kereta kabel terbaik di dunia oleh sebuah laman sesawang penggembaraan antarabangsa smarttravel.com. Di sinilah terletaknya salah satu mercu tanda Langkawi yang terkenal di serata dunia, Langkawi Sky Bridge. Langkawi Sky Bridge sepanjang 125 meter ini diiktiraf sebagai the longest free span and curved bridge in the world. Bagi anda yang sukakan aktiviti berkemah, Panorama Langkawi Sendian Berhad menawarkan tarikan baru untuk anda merasai sendiri pengalaman berkemah di kawasan Sky Cap ini. Suasana aman alam semula jadinya pastinya memberikan anda ketenangan. Kawasan perkemahan ini agak jauh dari kawasan rekreasi awam, justru akan memberikan privasi kepada peserta aktiviti berkemah ini. Menerusi program One Night at 708 Meters Mat Cincang Mountain, pengunjung akan berkemah di South Platform, satu daripada dua platform yang terletak di puncak gunung. Malam ni, Tini berpeluang nampak katak gunung paling besar kat Gunung Mat Cincang. Ni dia, nampak? Tu dia. Mesti korang nak tahu kan Tini kat mana sekarang ni. Tini sekarang ada dekat JT Kubang Badak untuk menjejaki sejarah di beberapa lokasi di sekitar Kubang Badak ni. Tadi Tini ada tanya dekat seorang orang berwakil sinilah. Dia kata nama Kubang Badak ni sebenarnya berasal daripada satu makhluk yang menyerupai seekor badak berkuasa luar biasa yang melindungi kampung daripada bahaya. Tini pun tak pernah sampai sini lagi. Ini kali pertama dan korang pun tak pernah kan? Tak apa, jom Tini tunjukkan dalam negara pun. Wow! Seperti yang korang dapat lihat, belakang Tini sekarang ni ialah Kebun Arang yang dah pun berusia 100 tahun. Inilah lama 100 tahun tu. Dan ianya masih kukuh sebab ia dibina selepas pada zaman Perang Dunia Pertama. Sebab itulah perusahaan kayu arang lama ni perlu dijadikan sebagai ikon warisan sejarah penempatan awal di Pulau Langkawi. Jom kita tengok apa kat dalam. Sungai Kubang Badak pada suatu ketika dahulu merupakan antara pengeluar utama arang kayu yang dihasilkan daripada pokok bakau minyak dan bakau kurap. Aktiviti itu dihentikan selepas gugusan Pulau Langkawi diiktiraf Pertubuhan Pendidikan Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO sebagai Langkawi UNESCO Global Geopark.
bukit sebelah sini ni namanya Bukit Menora. Bukit Menora ni sebenarnya sejenis mogot, iaitu istilah geologi untuk bukit tunggal bercerun curam yang terbentuk sama ada daripada batu marmar, batu kapur atau batu dolomit, iaitu sejenis batu yang mempunyai kandungan mineral kalsium magnesium karbonat yang tinggi. Eksplorasi libur Langkawi seterusnya ke satu lagi lokasi wajib bagi pengunjung yang melawat Biogeotrail Kubang Badak, iaitu Gua Pinang. Adalah dianggarkan bahawa gua dan kawasan sekitarnya adalah di bawah laut beribu-ribu tahun yang lalu. Formasi stalaktit dan stalagmite juga boleh disaksikan di sini. Kalau korang nak tahu, Gua Pinang ni sebenarnya ialah tinggalan gua laut kuno yang terbentuk oleh proses ombak yang ketika itu paras laut macam lebih kurang 15 meter lah daripada paras laut kita sekarang. Eksplorasi libur Langkawi diteruskan dengan bersantai di Kilim Geoforest Park. Anda akan dibawa melihat keindahan alam dengan menaiki bot. Geopark merujuk kepada lokasi-lokasi yang diiktiraf oleh UNESCO kerana mempunyai keunikan geologi tertentu, termasuk gunung, batu batan, sungai paya bakau, gua, tasik, haiwan liar dan sebagainya. Di Sungai Kilim ini, anda bakal melihat spesies pokok-pokok bakau yang dikatakan berusia ratusan ribu tahun dan struktur batuan batu kapur yang sudah berusia jutaan tahun. Di Langkawi kita sentiasa mengeluarkan produk-produk baru, misalnya perkhemahan di puncak Gunung Macincang. Melalui perkhemahan di Gunung Macincang, kita dapat menikmati matahari terbit dan matahari tenggelam dan menikmati bintang-bintang yang bertaburan di waktu malam dari puncak Gunung Macincang. Itu saya rasa satu pengalaman yang cukup berharga. Langkawi perlu kekal sebagai pusat pelancongan nombor 1 di Malaysia kerana kita merupakan UNESCO Global Geopark yang pertama di Asia Tenggara. Keunikan dan kelebihan yang ada di Langkawi secara geografinya ini diiktiraf di peringkat dunia dan kita rakyat Malaysia perlu juga menghargai keunikan yang ada di Langkawi ini di mana batuan-batuannya berusia lebih daripada 550 juta tahun. Pengiktirafan UNESCO ini bukanlah sesuatu yang mudah diperolehi dan Langkawi telah melalui berbagai ujian untuk mendapat pengiktirafan ini. Ramai yang tidak tahu bahawa Pulau Tuba adalah salah satu tempat pelancongan yang boleh anda singgah. Orang tu kata kalau seronok kena datang sini cari beronok. Sama Tini sekarang kira memang pakar mencari beronok ah. Abang dah jumpa belum? Cuba abang cari. Tunjuk saya macam mana rupa beronok tu bang. Jumpa ke? Sekali cuba tu jumpa. Betul lah saya kata dia pakar. Wah, untuk orang yang kali pertama mencuba cari beronok, saya dah jumpa 3 jenis. Bukan 3 jenis sebenarnya, 2 jenis yang wujud, iaitu beronok biasa dan juga beronok terung. Kenapa panggil dia beronok terung? Sebab kalau dapat lihat tekstur dia agak berbeza dengan beronok biasa. Kalau beronok biasa permukaan dia licin je macam ni kan. Kalau macam beronok terung ni pula, dia macam ada timbul-timbul macam ni, macam dalam ikan puntal macam tu. Sekarang ni bersama dengan Tini, Kak Nazia. Kak sihat Kak? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kat depan kita ni ada bahan-bahan untuk buat kerabu beronok Kak? Ya, aku masukkan cabai yang diblend tadi. Gaulkan bagi sebati. Kalau korang nak rasa kerabu beronok ni, korang kena datang sini sendiri. Kalau ada peluang, cari beronok sendiri. Sedap. Rasa dia memang sedap untuk yang penggemar kerabu kat luar sana tu, especially terutamanya kerabu seafood. Dan istimewanya, hidangan ni cuma boleh didapati di Pulau Langkawi dan beronok ni digaul mentah-mentah bersama bahan mentah yang lain. Sesekali datang, jangan lepaskan peluang bersiar-siar di Pulau Toba. Saya berkesempatan meninjau sawah padi di sekitar pulau ini. Uniknya, pengusaha sawah padi di sini masih menggunakan kaedah tradisional seperti kerbau untuk membajak sawah padi mereka.
Kalau berkunjung ke Pulau Tuba, jangan lupa ronda-ronda kampung nelayan dan menyapa mesra masyarakat setempat yang cukup ramah, cukup mesra. Secara tidak langsung, tumpuan dan promosi di Pulau Tuba bakal merancakkan lagi industri pelancongan di sini dan menjadi nilai tambah produk pelancongan terbaru yang terdapat di Pulau Langkawi. Seperti yang Tini katakan, dalam negara pun, wow!